Kisah seorang saintis British bernama Arthur Ellison. Dia mengkaji tentang mimpi. Dia mengkaji tentang tidur. Apakah hakikat tidur? Apakah hakikat mimpi? Dia mengkaji apa yang disebut sebagai REM sleep. Rapid Eye Movement. Tuan-tuan boleh yang dalam terlibat dengan psikologi, barangkali lebih faham dari saya. Dia mengkaji tentang REM sleep, iaitu Rapid Eye Movement. Dan dia mengatakan mimpi kita berlaku hanyalah 3-4 second. 1, 2, 3. Sedar. Kalau tak sedar, mati. Kata profesor ini. Sebab ketika itu roh kita keluar. Bukan saya kata. Dan dia mengatakan bahawa yang kita mimpi sangat panjang. Tetapi yang berlaku sebenarnya hanya 3 second. 1, 2, 3. Tetapi kita dikejar harimau sampai rasa macam 1 hari. Tak sekejap. Lepas kita mimpi, mesti sedar. Tak sedar, berakhirlah riwayat kita. Lepas mimpi, mesti sedar. Kata profesor ini, dia kaji. Namanya Profesor Arthur Ellison. Dan apakah yang dia temui? Dia temui ketika kita tidur, bila kita tidur, dia rakamkan pergerakan otak kita. Gelombang yang keluar dari otak kita. Lepas ini, keluar gelombang yang dia catatkan. Ketika kita sedar, sekarang kita jaga, yang keluar pada otak kita tebal. Gelombang ini tebal. Maksudnya kita jaga. Tetapi bila kita tidur, dia pecah. Gelombang yang kita sangka 1 tadi, rupa-rupanya dia adalah superimpose daripada 2 gelombang. 1 gelombang keluar, yang 1 kekal dalam badan kita. Yang 1 keluar, yang inilah yang mimpi. Ini dia. Ketika kita sedar, dia tebal. Yang keluar daripada otak kita. Dia pasang dalam otak kita. Dan dia lihat di monitor, dia tebal. Bila kita tidur, dia pecah 2. 1 keluar, 1 tinggal. Dia 2 gelombang. Bila kita sudah tidur, nyenyak, 1 keluar. Seolah kita sudah separuh mati. Benar, kita tidur, kita mati. Sebab tidurlah saudara mati. Kita bangun pagi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walin nusyur. Rasulullah pesan kita berdoa. Terima kasih, Alhamdulillah. Syukur pada Allah yang telah menghidupkan kembali selepas dimatikan malam tadi. Rasulullah sebut, kita mati. Dan profesor ini menemui kita mati ketika kita tidur. Alhamdulillah pagi ini Allah kembalikan kembali satu lagi. Dan kita sedar kembali. Dan apabila profesor ini diberitahu ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu yatawaffal anfus. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah mewafatkan satu jiwa ketika kematiannya. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan Allah tidak matikan ketika tidur. Fayumsikul lati qada 'alal mauta wa yursiluha ila ajalin musamma. Dan Allah kekalkan satu. Fayumsikul lati qada 'alal mauta, dan satu roh yang melibatkan kematian ini Allah kekalkan dalam badan kita. Maksudnya Allah kekalkan satu roh kita. Wa yursiluha ila ajalin musamma, dan dikeluarkan yang lain. Seolah ada 2, satu kekal, satu keluar. Kita tak sedar lagi. Bila keluar yang satu ini kita tidak sedar, dan inilah yang pergi dipengaruhi oleh syaitan dan sebagainya, dipengaruhi oleh keindahan yang Allah berikan, kelebihan mimpi yang benar, dan kembali semula ke badan, dan kita sedar cepat-cepat. Dan inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun, surah Az-Zumar. Dalam surah ini Allah mengatakan ketika tidur Allah tahan satu roh dan keluar satu roh. Bila kita sedar, dua-dua dipadukan kembali. Exactly sebagaimana yang profesor ini kaji. Satu keluar, satu disimpan, dan kita sedar dalam masa sangat singkat. Dan itulah sebab dikaji tentang bagaimanakah kita tidur. Kita tidur ada 4 stage ataupun 5 stage. Stage pertama, apabila kita telah
Satu gelombang keluar, apa benda wallahu alam, apa yang keluar, yang dinyatakan ialah gelombang yang kita sedang ada sekarang, keluar. Dan ketika itu badan kita masih panas. Kedua, maka sedikit demi sedikit badan kita menjadi sejuk. Tahap keempat, kita seperti mayat. Tuan-tuan, ketika subuh, sentuh orang sebelah kita, exactly mayat. Sejuk. Seolah-olah tanpa roh. Seolah-olah. Dan tiba-tiba sedar, barulah semakin lama semakin panas kembali badan kita. Wa minal laili fatahjad bihi naftal laka asa ayyabasa rabbuka maqaman mahmuda. Tuan-tuan semati, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas al-Muttaqun alaih, Rasulullah bersabda, apabila kita sedar waktu malam, maka berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nur samawat wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumus samawat wa man fihin wa lakal hamdu antal haqa wa andukal haqa wa lakal haqa wa jannul haqa wa nar haqa wa nabiyul haqa wa muhammadul haqa wa rasulul haqa. Bila kita bangun malam, maka kita bersyukur dan berdoa. Dan itu yang dikaji oleh profesor ini ialah kita ada 5 stage sebelum kita bangun pagi. Stage yang keempat, kita seolah mati. Bila kita bangun, kita alhamdulillah Allah kembalikan semula roh kita dalam hadis yang banyak, bersyukur, dan malam tadi kita mati yang kecil. Tidur ialah saudara kematian. Dan Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa huwa alladhi yatawakkum bil laili, dan Allah mewafakkan kamu waktu malam. Wa inna jarahtum bin nahar, dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan pada siang hari. Summa yab'atsukum fihi liqda ajrun musamma, kemudian Allah membangkit kamu untuk meneruskan ajal yang Allah tentukan kepada kamu. Summa alimu amarjukum, summa yunabbiukum bima kuntum ta'lamun. Kemudian Allah akan kembalikan kamu akan kembali kepada Allah, dan Allah akan menceritakan apa yang kamu lakukan. Surat yang dilakukan, yang dicatatkan, akan dibentangkan setemasa setiap daripada kita, saya dan Tuhan. Dan Rasulullah, seperti kita katakan tadi, apabila kita bangun pagi, alhamdulilladzi ahyana ba'da ma amata wa ilaihi nusyur. Maksudnya malam tadi kita mati. Dan inilah menyebabkan profesor ini memeluk Islam apabila dia mendengar doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita baca setiap hari, tapi apakah kesan pada kita? Orang ke Islam tengok ini, dia berfikir dengan kajiannya. Mereka banyak mengkaji. Kita hanyalah berzikir. Mereka banyak berfikir. Sedangkan Islam supaya kita berzikir dan berfikir. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, alhamdulilladzi radda ila ruhi wa afani fi jasadi wa azin ladzi bizikri. Alhamdulillah, Allah yang telah mengembalikan roh saya. Waktu pagi kita bangun, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, yang telah mengembalikan roh. Maksudnya malam tadi roh terhilang. Dalam ayat yang kita baca tadi, satu roh kekal, satu roh hayat keluar. Dan Allah kembali semula ke badan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita dapat bertemu pagi ini. Kalau tak kembali, tak ada lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan profesor ini mengucap syahadah. Profesor ini mengucap syahadah yang kita baca surah Yusuf dan dia tidak baca surah Yusuf. Dan dia mengkaji dengan ikhlas dan Allah memberikan hidayah kepada mereka yang mengkaji secara bil qista. Walal ilmi bil qista, yang mengkaji secara adil dan amanah, dan Allah berikan hidayah. Dan dia sangat kagum dengan apa yang disebut dalam surah Az-Zumar. Allah ta'ala apa sahina mautaha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsikal ladzi qada al maut tawsul ukhra illa jil musamma inna fi dzikri liqaumin yatafakkarun. Ayat inilah yang menggambarkan kajian selama 80 tahun. Hanya kesimpulan dalam satu ayat, dan dia kalah dengan satu ayat Quran, dan dia isytiharkan keislamannya, tetapi disembunyikan oleh kajian British sampai hari ini. Dia disembunyikan sebab dia kedudukan sangat tinggi dalam kajian British.
Dia adalah seorang engineer yang mengkaji tentang psikologi. Psikologi dan sekarang bidang dipanggil psychoanalysis. Bidang yang paling cepat berkembang hari ini ialah psychoanalysis. Dan kita di Malaysia, saya tidak dengar lagi ada seorang pakar psychoanalysis. Dalam bidang ini ialah bidang psychoanalysis yang menggabungkan antara badan dan roh. Selama ini sains barat memisahkan roh, tidak ada dalam kajian sains. Yang adalah yang kuantitatif, yang kualitatif tak dibincang dalam saintifik. Tapi sekarang apabila tidak dapat menjawab banyak persoalan dalam sains saintifik, mereka terpaksa membawa dimensi yang mereka tinggalkan selama ini, maka terhasillah satu bidang baru, psychoanalysis, yang tak ada lagi saya dengar pakar negara kita. Dan mimpi dikaji oleh kumpulan ini, dan mereka mendapati mimpilah perkara yang sangat sukar untuk dipahami, tetapi dia merupakan alam gaib yang sukar, yang tidak boleh kita capai dengan eksperimen lagi. Dan apa yang berlaku dalam kehidupan tidur kita ialah dapat diterangkan hanyalah sebakecil. Dan surah Yusuf menggambarkan tentang ta'bil mimpi merupakan satu dimensi dalam kajian yang belum diterangkan sampai hari ini. Dan hari ini dunia baru menyedari bahawa ada satu bidang yang belum diterokai, iaitu rahsia mimpi. Yang Islam telah lama menceritakan dalam hadis yang banyak, dan Rasulullah menceritakan dalam hadis lain, ru'ya salihah, mimpi yang indah, yang baik, ataupun disebut sebagai ru'yah al-hasanah minallah, Allah daripada mimpi yang indah, yang baik, yang hasanah daripada Allah. Wal hulum min syaitan, dan al-hulum ini ialah mengigau agaknya, ataupun mimpi yang buruk datang dari syaitan. Wa man ra'a syai'an yakruhu falyunfith, dan siapa yang mimpi yang buruk, maka dia bangun dan dia ludah ke kiri 3 kali. Ludah tak keluar air liur yang disebut Rasulullah, fatawaz minasyaitan innaha la yadru, dan sebab dia datang dari syaitan, dan bila kita lakukan demikian tidak ada lagi darurat bagi kita. Dan dalam Islam ada ilmu yang telah berkembang begitu lama, iaitu tabir mimpi. Ibn Sirin ialah pakar. Dia cuba gabungkan apa kita mimpi dengan ayat Quran. Dan ini adalah pengajian yang juga tidak diperkembang dalam masyarakat kita, tetapi telah mula dikaji di barat dalam konteks psychoanalysis. Jepun mendahului, dia tidak beriman. Dan sekarang dia cuba rakamkan mimpi. Dia cuba ceritakan apakah yang berlaku dalam mimpi. Cuma dia tak faham tentang syaitan, tentang Allah SWT. Dia tak tahu itu saja. Yang lain dia cuba terokai, dan dia dapat sebahagian daripada rahsia yang barangkali kita Islam tidak mengetahuinya.